Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mana kita? Situ. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Katanya waman hadara al-ka'bata lazimahu istiqbalu 'ainiha falaw istaqbala al-hijra aw kharaja ba'd badanihi 'anha lam tasihha illa an yamtadda saffun ba'idun fi akhir al-masjid al-haram walau qarabu la kharaja ba'duhum fa innahu yasihhu lil-kull. Katanya waman hadara al-ka'bata, barang siapa yang hadir ia akan Kaabah. Maksudnya hadara al-ka'bah, hadir Kaabah, maksudnya dia duduk di dalam Masjidil Haram, yang mana dia dapat melihat Kaabah. Itu makna hadara al-ka'bah. Manakala kita ni, kita bukan hadara, kita ghabah, kita ghaib daripada Kaabah kan. Maksudnya kita bukan hadar. Kita tak gitu. Jadi orang yang hadir, maksudnya dia ada di sana, di Masjidil Haram sana, maka lazimahu istiqbalu 'ainiha. Lazimah dengan makna wajib. Dia akan man oleh istiqbalu 'ainiha, menghadap dirinya, diri bagi Kaabah. Dia kena hadap diri Kaabah. Itu maksud lazimahu istiqbalu 'ainiha. Baik. Maksudnya dia tidak memadai, orang yang duduk dekat dengan Kaabah tidak memadai berhadap kepada pihak Kaabah, mesti kena berhadap kepada diri Kaabah. Mesti biar betul-betul kena berhadap kepada Kaabah. Katanya falaw istaqbala al-hijrah, maka sekiranya menghadap ia al-hijrah akan Hijir Ismail. Hijir Ismail, perasan tak Hijir Ismail? Hijir Ismail yang bentuk dia bentuk macam huruf siyah. Perasan tak? Dia kita Kaabah, lepas tu kita ada Hijir Ismail. Tu nama dia Hijir Ismail. Dia sebenarnya Hijir Ismail juga daripada Kaabah. Kalau kita tengok sejarahnya adalah Syazarwan juga daripada Kaabah. Hijir Ismail daripada Kaabah. Dia asal Kaabah yang dibina mengikut kaedah Nabi Ibrahim adalah petok pak segi gini. Pak segi. Kita kata petok ginilah. Petok patut panjang gitu. Maka berlaku pada suatu ketika dahulu musyrikin Mekah oleh kerana melihat kepada Kaabah telah runtuh kerana dilanda oleh banjir, maka mereka berpakat untuk memperbaharukan binaan Kaabah. Maka dia pakat kutiplah ke duit. Tetapi duit yang kutip memang betul-betul bersih. Walaupun ketika tu mereka adalah musyrikin Mekah, mereka bukan Islam, tetapi dalam menghormati Kaabah memang terlalu tinggi.
Sehingga kan mereka tidak akan mengutip duit daripada hasil pelacuran, penipuan dan apa semua sekali. Dia cari duit yang betul-betul bersih untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara kebetulan duit dah cukup. Maka apabila duit dah cukup, maka dibuat Kaabah kecil daripada binaan asal. Lepas tu diletakkan hijir Ismail sebagai menandakan bahawasanya ia juga termasuk daripada binaan Kaabah. Okey, boleh faham? Tetapi dalam masalah sembahyang tidak memadai menghadap kepada hijir Ismail. Walaupun daripada Kaabah, kerana sabitnya Kaabah hijir Ismail itu bukanlah dengan dalil qat'i, tapi dengan dalil dhanni. Okey, boleh faham? Bukan dengan dalil qat'i tetapi dengan dalil dhanni. Sama juga dengan Syadzarwan. Oleh kerana dia tidak, maksudnya sabit keadaan Syadzarwan. Syadzarwan ni cakap kita kaki 5. Dia Kaabah, kalau kita tengok dinding ni dia ada batu kecil bawah tu. Sebenarnya daripada Kaabah juga. Sebab itulah masa kita tawaf, kita tidak boleh memasukkan bahagian badan kita melalui atas Syadzarwan. Sebab Kaabah mesti kena, tawaf mesti kena tawaf di luar Kaabah. Kalau anggota kita masuk di dalam ataupun atas Syadzarwan, jadi bermakna kita bukanlah tawaf di luar Kaabah. Okey, boleh faham kan? Dalam masalah menghadap kiblat, kita tidak memadai hanya menghadap kepada Syadzarwan. Tidak memadai kerana sabitnya Syadzarwan daripada Kaabah adalah dengan dalil dhanni, bukan dengan dalil qat'i. Okey. Sebab itulah kena hadap kepada Kaabah. Kalau sekiranya dia menghadap kepada hijir, tahu dah makna hijir. Hijir dia hijir Ismail. Au kharaja ba'du badanihi anha, ataupun keluar sebahagian daripada badannya anha anil Kaabah. Sebahagian daripada badan dia keluar daripada Kaabah. Maksudnya sebahagian daripada badan dia keluar daripada Kaabah, maksudnya adalah, okey, katakanlah ni Kaabah. Sebagai contoh ni Kaabah. Dia sembayang, contoh gini dia sembayang. Ini dia sembayang. Jadi separuh badan dia hadap kepada Kaabah, separuh lain berada di luar Kaabah. Faham tak? Contoh ni Kaabah, dia berada gini. Maksudnya dia tepi. Jadi sebahagian Kaabah, sebahagian di luar daripada Kaabah. Okey. Maka katanya lam tasihha, tidak sahlah ia kembali kepada salatuhu. Tidak sah ia salatuhu, sembahyangnya. Sebab dia tidak sah sembahyangnya kerana tidak jelas berlakunya syarat menghadap Kaabah dengan kesemua dadanya. Okey, boleh faham? Tidak jelas benda syarat menghadap Kaabah dengan kesemua dadanya. Faham? Habis. Sebab tu tidak sah sembahyang dia. Illa melainkan baru sah ayyam tadda saffun ba'idun fi akhiril masjidil haram. Bahawa panjanglah oleh saf, satu saf yang jauh pada hujung Masjidil Haram. Kalau saf tu jauh, duduk pada hujung Masjidil Haram, apatah lagi kalau berada di luar Masjidil Haram, maka sah walaupun sebahagian daripada tubuh orang yang berada dalam saf tersebut keluar daripada Kaabah. Okey, boleh faham? Faham tak Benny? Kaabah besar dia. Okey, katakanlah Kaabah ni memuatkan untuk satu saf 15 orang. Tak gitu. Faham? Tiba-tiba dia buat saf panjang. Okey, soalannya apabila buat saf panjang dia, kau semua kena menghadap Kaabah belaka. Semua menghadap Kaabah belaka. Kita Masjid Ismaya tu panjang jengkau. Kaabah besar tu. Tak, Kaabah bukan besar tu. Kecil lagi benda tu. Faham tak dia? Jadi kalau hak tengah kena, hak tak imam kena, hak tepi kena tak? Boleh faham. Hak tepi tak kena. Faham tak lagi? Jelas tak? Nampak dah kan? Dia kena tak boleh hak gitu, kena buat kena. Kena buat C je. Dan ni masuk jauh kan, bulat. Bulat dekat tu. Jelas tak? Kena buat C je. Tapi tidak dituntut begitu. Apa yang dituntut kepada kita adalah kena membetulkan saf. Kena taswiyatus sufuf, membetulkan saf. Baik. Maka kata ulama,
kalau sekiranya soft tu panjang tapi dia berada jauh pada berada pada hujung Masjidil Haram. Okey, katakanlah dia ni masa apa lewat. Depan tu orang penuh duk tawaf. Jadi dia sembahyang hujung. Okey, biasa gitu lah. Kita sembahyang kalau kita siapa lewat. Kita bawa ahli Jumaat baru siapa ke pukul 12 malam, orang penuh duk bawah depan. Kita sembahyang atas tu. Kita sembahyang atas tu kita buat panjang soft. Okey, jelas kan? Memang kita hadap kepada Kaabah. Tetapi oleh kerana panjang soft, maka ada sebahagian daripada orang yang berada dalam soft tersebut tidak bertentangan dengan Kaabah, ataupun sebahagian daripada orang dalam satu soft itu, sebahagian tubuhnya bertentangan dengan Kaabah dan sebahagian lagi tidak bertentangan dengan Kaabah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Melainkan apabila berpanjangan oleh soft yang jauh fi akhiril Masjidil Haram, pada penghujung Masjidil Haram. Syarat jauh kalau dekat tak boleh. Ni syarat benda? Syarat jauh. Kalau dekat mesti kena belaka. Ngadak pun dia kena belaka. Ngadak lah. Kau tu ngadak kau, ni ngadak kau. Baik. Walau qarubu, sekiranya hampir mereka itu dengan Kaabah, la kharaja ba'dhum, nescaya sesungguhnya keluar oleh sebahagian mereka itu. Faham lagi? Keluar sebahagian daripada mereka itu daripada membetuli Kaabah. Maka katanya fa innahu yasihhu lil kull, maka sesungguhnya baik, khuruju ba'dihim tu, keluar sebahagian daripada mereka itu, kalau sekiranya hampir, yasihhu sahlah ia lil kull, untuk kesemuanya. Okey, boleh faham tak? Sah. Okey, berarti model. Sekarang ni kita semayang dalam Masjidil Haram. Jadi bermakna kita hadirul Kaabah. Kita ni adalah hadirul Kaabah, orang yang hadir di Kaabah. Jadi pada orang yang hadir di Kaabah, mesti dia kena menghadap ain zat Kaabah. Jadi dada dia mesti kena menghadap Kaabah. Tidak boleh dia menghadap Syazarwan, tidak boleh dia menghadap Hijr Ismail, mesti kena Kaabah. Bahkan sehingga kan kalau separuh badan dia hadap Kaabah dan separuh lain adalah keluar daripada Kaabah, tetap tidak sah. Okey, jelas. Nampak tak kan? Okey, habis. Cuma bagi dia orang dekat. Tetapi kalau orang jauh daripada Kaabah dan dia berada dalam satu soft, tapi soft tu panjang, berarti molek. Orang berada jauh daripada Kaabah, berada dalam satu soft yang panjang. Jangan dia semayang seorang. Semayang seorang mesti kena hadap. Boleh faham? Jelas tak? Kena perhati molek. Dia berada jauh daripada Kaabah. Okey, pada penghujung, dia kata pada penghujung Kaabah. Lepas tu dia menghadap kepada Kaabah. Lepas tu soft panjang. Sehingga kan sebahagian daripada orang yang berada dalam soft tersebut keluar daripada menghadap kepada Kaabah. Kalau diperdekatkan mereka, jadi bermakna ada sebahagian keluar daripada Kaabah, maka sah, tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Sah. Jelas tak? Okey, habis bab tu. Kita nak masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan sembahyang di dalam Kaabah. Jadi sembahyang dalam Kaabah bukanlah suatu yang mudah lah nak dapat, melainkan apabila kita menjadi orang yang besar dalam sesebuah negara, baru mudah nak dapat. Sebab apabila jadi orang besar sebuah negara ni, mu baik lagu mana ke, jahat lagu mana ke, mu dapat hubung sama-sama pemimpin negara. Okey, boleh faham? Mu jahat ke, mu baik ke, sama pemimpin negara, mu dikenali pula baik, maka dapat berhubung dengan pemimpin-pemimpin. Jadi sama-sama pemimpin, buka lah. Okey, boleh faham? Satu kelebihan lah masuk dalam Kaabah. Biarlah sebahagian daripada pemimpin negara Islam yang boleh masuk dalam Kaabah adalah yang zalim, sebahagian daripada pemimpin negara Islam yang zalim.
Walaupun boleh masuk dalam Kaabah, biarlah, satu kelebihan untuk dia sudut tu. Tapi bukanlah bermakna benda kezaliman hak yang dibuat saat itu adalah baik, tidak. Zalim tetap zalim. Cuma sebenarnya orang tu lebih lagi baik berbanding dengan orang hak yang hati tidak ingat langsung ke Kaabah. Betul tak gitu? Baik sudut tu. Hak yang teruknya adalah benda dah lah jahat, Mekah pula pergi. Hak tu memang lebih teruk lah. Baik. Katanya wa man shalla dakhilal ka'bati, dan barang siapa yang sembahyang dakhilal ka'bah, di dalam Kaabah. Sembahyang dalam Kaabah. Sebab sekarang ni kita kata menghadap Kaabah. Tiba-tiba orang ni bukan menghadap Kaabah, dia sembahyang dalam Kaabah. Dia sembahyang dalam Kaabah. Sebenarnya Nabi SAW juga pernah sembahyang di dalam Kaabah. Jadi kita nak tengok hukum lagu mana. Dah sembahyang dalam Kaabah, kan kita menghadap Kaabah, tiba-tiba sembahyang dalam terbuka. Nak buat dia. Faham tak Imam? Barang siapa sembahyang di dalam Kaabah, lepas tu wastaqbala jidaraha, dia menghadap akan dindingnya Kaabah. Okey, dinding Kaabah. Kaabah ada dinding dia. Faham tak? Daripada kita Kaabah saat itu dia ada benda. Dia ada rukun Hajar Aswad. Lepas tu dia ada rukun Iraqi. Lepas tu ada rukun Syami. Syami ke Iraqi, tukar. Biarlah, tak apalah. Lepas tu dia ada rukun Yamani. Dia ada rukun ni sudut-sudut lah. Baik. Hak yang daripada ana lupa ni rukun Syami ke rukun Iraqi, ana lupa dah. Tak ingat. Okey, ni rukun Hajar Aswad jelas lah. Dia tepi rukun Hajar Aswad, dia ada benda, dia ada pintu Kaabah. Kau boleh faham? Tepi rukun Hajar Aswad. Dia Hajar Aswad, lepas tu dia multazam, lepas tu dia pintu. Benda? Pintu. Baik. Dia benda Hajar Aswad, multazam, lepas tu pintu. Lepas tu dinding. Dinding sampai kepada rukun Iraqi ataupun Syami. Ada lupa dah. Hak mana sih? Lepas tu lepas daripada tu tukar. Nak warna tukar masa dia dah. Bukan lama dah lagi. Memang tak ingat. Tua dah kan. Banyak benda lupa. Daripada rukun benda Syami kepada rukun Iraqi, hak tu memang tidak ada pintu. Daripada, maksudnya ada satu tempat je yang ada pintu. Jadi bermakna kalau sembahyang dalam ada ke mana-mana ada dinding, maka hukum dia adalah dibolehkan. Cuma hak yang tempat perbincangannya adalah apabila dia duduk dalam Kaabah, dia hadap kepada pintu Kaabah. Boleh faham tak? Jadi kalau hadap kepada dinding sah. Tapi hak masalahnya hadap mana? Hadap kepada pintu Kaabah. Hak ni hak yang dibincang oleh ulama. Kalau pintu tertutup, okey, tak ada masalah. Bermakna dia hadap kepada Kaabah. Tapi kalau pintu terbuka, jadi dia duduk dalam Kaabah, pintu terbuka, jadi bukan, dia akan berhadap kepada mana? Bukan hadap ke Kaabah, dia akan berhadap kepada Nuh. Seterik kepada Bukit Safa. Kita boleh faham? Sebab gini dinding dia, contoh ni dinding dia. Okey, ni rukun Hajar Aswad. Lepas tu sini multazam. Lepas tu sini pintu. Pintu sini. Ni pintu. Jadi kalau sembahyang dalam, pintu terbuka, ia seterik sana tu, dia panggil di sana Safa. Jadi dia sembahyang hadap ke Safa. Okey, boleh faham? Jadi kalau dia hadap mana-mana dinding Kaabah, maka memadai. Tapi kalau sekiranya dia menghadap kepada pintu masa dia sembahyang, yang mana pintu tertutup, maka memadai. Kalau pintu terbuka, maka kita tengok ada bendul ataupun tidak. Tidak bendul. Kau tak faham bendul? Belebah. Apa panggil bendul kan? Okey, kita ni bendul ni. Ni bendul. Nampak tak Fazi? Jadi sekarang ni pintu dekat atas ni. Lepas tu ada bendul. Kadang-kadang pintu rapat latah. Kadang-kadang pintu akak tinggi sikit, lepas tu ada dinding. Hak yang pendek tu. Kita panggil benda. Budua bagi. Dia panggil bendul kan? Bendul lah. Atabah dalam bahasa Arab dipanggil benda. Atabah. Maka memadai dengan syarat bendul tersebut ketinggian dia adalah 2/3 hasta. Okey, boleh faham? Kalau rendah daripada 2/3 hasta ataupun tak ada langsung, tidak memadai. Kerana dia
tidak dikirakan menghadap kepada Kaabah. Okey, jelas tak? Ini hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Katanya wa man shalla dakhil al-ka'bati wastaqbala jidaraha. Tapi kita alhamdulillah kita ni walaupun kita bukan pemimpin negara, kita tetap boleh sembahyang dalam Kaabah. Kita sembahyang dalam Hijr Ismail sebab Hijr Ismail juga dalam Kaabah. Lepas tu kita gantung di Kaabah tu, kita duduk dalam Kaabah juga sebab Kaabah dibinakan dia dibinakan di kawasan dalam. Dia tidak betul-betul di atas tempat dia. Jadi duduk dalam Kaabah juga kita. Lepas tu dia menghadap jidarah akan dinding Kaabah, au babahal mardud ataupun pintunya, pintu Kaabah al-mardud yang ditutup. Pintu hak yang tertutup. Awil maftuha ataupun pintu yang terbuka. Tapi wa'atabatuhu dan atabahnya. Atabah saat ni benda bendul dia saat itu thulutha zira'in taqriba 2/3 hasta. Okey, kita ni satu hasta. Satu hasta kita bagi 3. 1 2 3. Jadi bermakna sini. Jadi lebih kurang dalam sekaki. Kalau berlebah dia saat ni tu tinggi sekaki daripada lantai, maka ketika itu sah istiqbal al-Kaabah saat ni. Wa illa fala. Dan jika tidak begitu maka tidak. Wa illa fala, jika tidak begitu, fala maka tidak, maksudnya maka tidak sah. Wa illam yakun kadzalika fala ay fala yasihu. Dan jika tidak ada seperti demikian itu maka tidak sah. Maksudnya dia tidak menghadap dinding, dia tidak menghadap pintu yang tertutup. Bahkan dia menghadap kepada pintu yang terbuka ataupun memang tak ada dinding sebagai contoh. Faham? Katakanlah suatu hari nanti sebagai contoh, kerajaan yang mengawali ataupun yang memerintah Kaabah ataupun Mekah. Sebab kita kerajaan mungkin bertukar. Sekarang ni benda negara As-Saudiyah, kerana pengasas kepada negara tersebut adalah Al-Saud, keluarga kepada Saud. Sebab tu di negara Mamlakah As-Saudiyah. Tetapi pemerintahan dia boleh pemerintah boleh bertukar. Okay, boleh faham? Dan kalau kita tengok kepada sejarah pemerintahan dunia start daripada dulu, kuasa besar dunia yang hebat-hebat paman dia ni sering silih bertukar ganti. Baik. Jadi kita kata akan datang, katakanlah akan datang, dah kira lah pemerintah daripada mana sekalipun yang memerintah Mekah, maka dia cuba untuk memperbaharui bangunan Kaabah sebagai contoh. Cuba memperbaharui bangunan Kaabah, maka dia buang belaka batu. Jelas tak? Maka orang yang berada dalam Kaabah, kalau dia tidak menghadap kepada mana-mana dinding Kaabah, maka tidak memadai. Tapi orang yang berada di luar Kaabah tak ada masalah. Dia Kaabah saat itu bukanlah mesti batu, dia kawasan tersebut. Kalau tak ada batu sekalipun, tetap kita kena menghadap ke sana juga. Okey, boleh faham kan? Jadi pendek kata, kalau sekiranya dia tidak menghadap kepada dinding Kaabah ketika dia sembahyang dalam Kaabah, dan tidak menghadap juga kepada pintu yang tertutup, bahkan dia menghadap kepada pintu yang terbuka, dan atabah dia tidak ada langsung ataupun ada tapi tidak sampai 2/3, maka ketika itu tidak sah menghadap kepada Kaabah. Bila tidak sah, maka tidak cukup syarat. Bila tidak cukup syarat, maka tidak sah sembahyang dia. Jelas tak? Okey, habis. Seterusnya katanya, wa in kana bi Makkah wa bainahu wa bainal Ka'bati hailun benda khilqiyun aw tari'un falahu lijtihad. Dan jika adalah ia bi Makkah di Mekah, wa bainahu dan antara seorang, wa bainal Ka'bah dan di antara Kaabah ada hailun, ada hail, ada penghalang, bukit ke, bangunan ke, hotel ke, khilqiyun. Baik, au tari'un,
dia kita dinding khilqiyun, cakap kita dinding hak yang penghalang hak yang asal. Contoh Bukit Bukau hak yang berada di sana. Okey, tu dipanggil hak yang asal lah. Okey, boleh faham? Au tariun, ataupun hak yang baru. Dulu tak ada penghalang ni. Tapi ni ada, dulu tak ada nampak. Katakanlah orang duduk di atas Bukit Ajiat. Orang duduk atas Bukit Ajiat, kalau tidak ada hotel, tidak ada bangunan tinggi, nampak Kaabah. Tapi oleh kerana ni ada bangunan-bangunan tinggi, jadi duduk atas Bukit Ajiat sekalipun tak nampak Kaabah. Sebab dihalang oleh hotel-hotel yang lebih tinggi. Okey, hotel yang lebih tinggi saat itu dipanggil hail, tari, antaranya dan di antara Kaabah. Okey, boleh faham? Jadi bermakna dia berada di Mekah. Cuma antara dia dan di antara Kaabah ada penghalang yang asal atau khilqiyun, ataupun penghalang hak yang baru. Dan dia tidak mahu tahu arah mana sebenarnya Kaabah, maka falahu lijtihad, maka harus baginya berijtihad. Harus baginya berijtihad. Berijtihad ni adalah mencari alamat lah, manakah arah Kaabah. Okey, habis. Wa in wada'a mihrabahu 'ala al-'ayan salla ilaihi abada, sekiranya meletaklah ia seorang akan mihrabnya. Dia tidak mihrab. Mihrab jelas kan? Contoh kita kata gini mihrab. Ni mihrab depan kita. Tu mihrab. Dia meletakkan mihrabnya alal iyan. Iyan ke ayan ditulis situ? Ada bagi tak? Memang tak ada. Ayan bagi bawah. Ayan. Dia sebenarnya macam ayan, bukan ayan. Situ ayan ditulis. Cuma mungkin ada juga bacaan ayan. Hal tu kena tengok semula. Tapi ada ingat ayan. Dia hak yang sebenarnya baca dengan ayan. Tetapi takut ada juga ayan, tak tahulah. Katanya dia meletakkan Kaabah, meletakkan mihrabnya alal ayan, melalui dia melihat, menyaksi dengan mata kepala. Dia tengok dengan mata kepala masa diletak mihrab. Maka salla ilaihi, sembahyanglah ia kepadanya, kepada mihrabnya abadan, selama-lama. Okey, gini cerita. Katakanlah Fendi duduk di Bukit Ajiat As-Sad. Dia ada Ajiat Sofi, ada Ajiat Sad di sana. Biasanya penempatan orang Melayu kita di Ajiat Sad. Baik. Duduk sana. Kita duduk atas bukit. Dia orang dulu, dia dapat tengok Kaabah sebab tidak ada bangunan-bangunan tinggi yang menghalang di antara dia dengan Kaabah. Okey, boleh faham? Di atas bukit, kalau kita ni kata Bukit Jiat. Atas Bukit Jiat, Ajiat orang Arab kata Ajiat. Kita kata atas Bukit Jiat. Atas Bukit Jiat tu dia ada beberapa surau, beberapa masjid. Dan masjid tu Jumaat. Ada beberapa surau dan ada beberapa masjid di atas Bukit Ajiat. Bahkan usah kata Ajiat, ni Masjidil Haram. Dalam tak siapa kilometer ke siapa. Dekat aje. Masjid Kucing. Molek-molek ada orang buat Jumaat. Masjid Kucing, orang panggil Masjid Kucing dulu ni, ada Masjid Kucing. Lepas tu depan tu sikit dalam kilometer pun ada buat Jumaat juga. Tapi Masjidil Haram tu ada masjid mengatakan masjid kecil-kecil. Okey, boleh faham? Yang mana biasa menjadi adat orang dulu, masjid ke tempat sembahyang dia akan buat mihrab sebagai pedoman arah kiblat. Okay, boleh faham? Mihrab sebagai benda pedoman arah kiblat. Jadi dulu ditengok, sini kok ni Kaabah. Nampak dia buat mihrab. Tu
bertujuan untuk sembahyang berhadap kepada mihrab kerana mihrab adalah alamat arah kiblat. Nah, itulah. Tiba-tiba orang buat bangunan suatu hari itu orang buat bangunan apa semua sekali. Jadi tak nampak dah. Faham? Jadi kalau nak sembahyang pun okey dia ada kepada mihrab tu selama-lamanya, tak ada masalah, tak perlu ijtihad. Sebab dia telah mengasaskan ataupun telah mewujudkan mihrab saat itu sebagai alamat tanda arah Kaabah dengan melihat dengan mata kepala dia sendiri. Itu makna bil-iyan. Okey, jelas tak? Jelas. Katanya wa in wada'a mihrabahu 'ala al-'iyan, sekiranya dia meletakkan akan mihrab dia secara iyan, memandang dengan mata kepala, salla ilaihi abada, sembahyanglah ia kepadanya, kepada mihrabnya abada, selama-lama. Tak ada masalah, dia sembahyang selama-lama. Katanya wa man ghaba anha, barang siapa hak yang ghaba, tadi kan hadara, ghaba anha anil Kaabah, dia tidak hadir di sana. Contoh seperti kita, orang yang jauh daripada Kaabah, tiba-tiba fa akhbarahu biha maqbulur riwayah, maka mencerita akan dia dengan Kaabah oleh orang yang diterima periwayatan dia. Dia maqbulur riwayah, dia lain daripada maqbulus syahadah. Perbezaan di antara maqbulur riwayah dengan maqbulus syahadah adalah maqbulus syahadah disyaratkan lelaki dan disyaratkan orang merdeka, manakala maqbulur riwayah tidak disyaratkan lelaki dan tidak disyaratkan orang merdeka. Hamba pun maqbulur riwayah, perempuan pun maqbulur riwayah. Jadi tiba-tiba ada dia bukan duduk dalam Masjidil Haram, jadi dia duduk jauh lah. Tiba-tiba ada orang yang diterima periwayatan dia menceritakan kepadanya tentang Kaabah arah begini-begini. Yang mana maqbulur riwayah saat itu, dia cerita saat itu an musyahadatin, daripada musyahadah, dia melihat dengan kepala mata dia sendiri. Ketika itu wajib qabuluhu, wajib kena terima. Okey, boleh faham? Jadi kalau an musyahadah, kita tak boleh kata kita lah, sebab musyahadah kita tidak boleh musyahadah kan orang yang dekat di sana. Okey, katakanlah dulu sebelum ada bangunan, orang boleh tengok belakang Kaabah ke mana. Tiba-tiba apabila ada bangunan, maka bangunan saat itu menghalang di antara seseorang dan Kaabah. Okey, boleh bilang bangunan menghalang. Jadi boleh jadi tiba-tiba ada orang yang diterima periwayatan dia pernah menyaksi sebelum daripada ni arah kiblat, arah Kaabah. Baik, maka wajib kita kena terima. Wajib qabuluhu, wajib terimanya. Bismillahirrahmanirrahim. وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقها. Dan seperti ini juga wajib berpegang kepada mihrab di sebuah tempat, atau qaryatin, atau sebuah kampung, yakthuru tariquha, yang banyaklah oleh orang yang melaluinya tempat atau kampung tersebut. Dia orang dulu apabila dia buat surat, dia pun pakai kaedah-kaedah yang mereka itu tahu mana arah kiblat. Lalu dia akan buat mihrab pada surau ataupun masjid sebagai menanda, sebagai menjadi penanda aras kiblat ataupun penanda arah kiblat. Gitu. Jadi tiba-tiba orang ni nak sembahyang. Dia bertengok, oh, mihrab kat anu, kiblat kat anu . Baik.
Adakah wajib dia berpegang kepada mihrab tersebut? Kata ulama, wajib dia berpegang kepada mihrab tersebut sebagai penanda kepada arah kiblat kalau sekiranya banyak orang yang melalui tempat tersebut. Itu makna yakthuru tariquha, banyak orang yang lalu. Sebab kalau banyak orang lalu, kalau salah orang akan tegur. Kalau salah orang akan tegur. Jadi bermakna tak salah tu orang nak tegur. Okay, habis. Katanya wa kullu makanin salla ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhubita mawqifuhu muta'ayyinun. Gitu. Baik. Dan setiap tempat yang sembahyanglah kepadanya, kepada tempat tersebut oleh Nabi. Jadi Nabi sembahyang menghadap kepada tempat tersebut. Lepas tu wadu bi mawqifu, dan didabitkan, ditanda akan tempat berdirinya Rasulullah. Maka setiap tempat tersebut adalah muta'ayyin, tertentu. Jadi kalau kita sembahyang situ mesti kena hadap apa yang dihadap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat tempat saat itu didabit. Benda didabit, ditanda. Tanda molek tempat tersebut. Tempat ni yang Rasul sembahyang. Rasul sembahyang hadap ke sini. Dengan sanad yang bersambung dan sanad yang sahih, bahawasanya begitu sahabat yang melihat Rasulullah sembahyang ke arah mana sekian-sekian. Maka tempat tersebut sampai sana kalau kita nak sembahyang tak boleh ijtihad dah. Sebab apa yang dibuat oleh Rasulullah betul. Itu maksud dia. wala yajtahidu fihi la bitayamunin wala bitayasur. Dan tidak berijtihadlah ia padanya, tidak dengan tayamun kanang wala bitayasur, dan tidak dengan kiri. Kanang sikit, kiri sikit, tak ada. Baik. Wa yajtahidu bihima. Dan berijtihadlah dengan keduanya. Berijtihadlah ia seorang dengan keduanya, kembali kepada tayamun dan tayasur. Kanan sikit, kiri sikit. Fi ghairihi, pada selain daripadanya. Selain daripada mana? Selain daripada tempat yang Rasulullah sembahyang kepadanya. Fi ghairihi minal maharib, daripada mihrab-mihrab yang lain. Mihrab-mihrab yang lain yang mana didirikan bukan melalui musyahadah, sebagai contoh, dan tidak ramai orang lalu situ. Mihrab begitu, dia kena berijtihad untuk menghadap ke kanan sikit ke ataupun ke kiri sikit. Gitu. Okey, boleh faham tak? Boleh faham Sebab mungkin tak tersalah mihrab tersebut. Mungkin. Jadi boleh berijtihad sama ada ke kanan sikit ke kiri sikit. Katanya wa illam yajid man yukhbiruhu an musyahadatin ijtahada bid dalail. Dan jika tidak mendapatilah ia akan mereka yang menceritalah ia man akan dia daripada musyahadah, tengok dengan mata kepala sendiri, ijtahada bid dalail, berijtihadlah ia dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti. Jadi tak ada orang cerita kepada dia tentang kiblat yang mana orang tersebut tu tengok sendiri dengan mata kepala arah kiblat. Tak ada. Maka ketika itu boleh berijtihad dengan dalail, dengan dalil ijtihadlah. Berijtihad dengan dalil-dalil, penunjuk-penunjuk, bintang ke, angin ke, adalah ilmu dia kan. Fa illam ya'rifha, maka jika tidak mengetahuilah ia akan kiblat, au kana a'ma, ataupun adalah ia orang buta, tak tahu juga. Suruh ijtihad pun tak tahu juga. Maka qallada basirah, nescaya bertaklidlah ia akan orang yang dapat melihat. Lepas tu wa in tayaqqana al-khata'u, dia kena ikut orang lah. Maksudnya dia kena ikut orang yang thiqah lah, yang boleh dipercayai. Dia ikut orang katakan kena ikut tu lah. Wa in tayaqqana al-khata'u, dan jika yakin oleh tersalah, khata'u, yakin oleh tersalah, ba'da salati, selepas daripada sembahyang, bil ijtihad, dengan ijtihad. Ya, selepas sembahyang ijtihad arah kiblat, tiba-tiba nyata tersalah. Ternyata tersalah selepas daripada sembahyang, tersalah bil ijtihad, dengan ijtihad. Ijtihad dia tersalah, ketika tu a'ada, kena ulang balik sembahyang. Kalau lepas daripada sembahyang, salah kiblat
Tadi di ijtihad. Ijtihad dia akan melahirkan zon, kuat sangkaan. Tiba-tiba salah. Maka wajib kena sembahyang semula. Dia pergi rumah orang, dia tanya dah orang, dia pun tu orang dia duk mana ni. Dia ijtihad lah kan. Tengok. Oh rasa kita perasaan ni alik nur kanang, alik ni kiri. Benda alik nur kanang, alik ni kiri. Kan kita kadang-kadang perasaan kita berbeza kan apabila kita sapa tempat yang kita tak sapa kan. Betul tak gitu? Ke tak pernah ada seorang je lalu ah. Tak pernah. Pernah kan? Rasa gitu kan? Tahu rasa gua ni sembahyang ada ke naik? Ada ke nu rasa. Padahal memang dia ada ni, kita rasa kita ada. Pelik dia sembahyang kau ni. Pelik rasa. Kita ada nu. Tapi mana dia ada kau ni ada matahari naik. Pelik. Tapi rupa pun tengok pakai esok lah. Matahari memang naik kau nu. Jadi gitu. Perasaan kita saat ni tu. Baik. Jadi dia menghadap kiblat melalui ijtihad. Dah tuan rumah senyap faham mana nak tahu. Dia pergi rumah orang. So, dia pun tengok kiri kanan. Kau ni. Kau ni. Alamat dia sekali-sekali. Kau ni dah. Kau ni sembahyang kau ni. Tiba-tiba tengok sembahyang bunyi tuan rumah. Kiki. Benda pun lah tuan rumah dia suka kan. Lepas tu. Saat ni. Benda mak dia pun panggil anak dia. Jadi orang ngilai belaka. Sek. Benda peminat maharaja lawak kan. Dia pun panggil anak dia. Tengok. Dia tunjuk. Kenakal orang sembahyang adat kelahi. Kiki. Pakak dia suka. Kau ramai pula suka benda pula. Lepas sembahyang orang akan bawa silap awak adat kelahi. Maka sembahyang dia benda tidak sah. Wajib dia kena ulang balik. Itu maksud wa in tayaqqana al-khata'u ba'da as-salati bil ijtihad a'adah. Sebab apa? Sebab la ibrata bi dhannil bayyin khata'uh. La ibrata bi dhannil bayyin khata'uh. Maksudnya tidak boleh dikira dengan dhann yang nyata tersalah. Dia apabila kita melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan kepada dhann, tiba-tiba dhann tu tersalah, maka perbuatan tu tidak terjadi. Okey, boleh faham? Jadi dia melakukan sembahyang dan menghadap kiblat ke arah tertentu berdasarkan kepada dhann yang lahir daripada ijtihad. Tiba-tiba dhann dia tersalah, maka perbuatan dia tidak dikirakan. Maka kedua semula. Jelas tak? La ibrata bi dhannil bayyin khata'uh. Baik. Seterusnya katanya sutratul musalli wa daf'ul marri baina yadayhi. Jadi untuk hari ni kita kena berhenti sini dulu. Biarlah kita berhenti awal sikit. Kita berhenti awal sikit malam ni. InsyaAllah kita akan cuba jawab minggu depan lah soalan. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.